Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UMS Bertiga Cemerlang, salam Malaysia Madani. Jadi hari ini saya akan membentangkan, menceritakan ataupun lebih detail adalah menjual skrip kami yang telah kami buat. Jadi di depan ini adalah merupakan skrip filem yang mana kami perlu membuat sebuah skrip filem berdasarkan tajuk. Tapi ini merupakan kerja tugasan. Sebelum tu saya kenalkan diri dulu. Saya Muhammad Safi Syahmi bin Harmizam, merupakan ketua kumpulan daripada Atik Pro. Yang kedua, ahli kumpulan adalah Nur Syahirwani Zamnordin. Yang ketiga, Muhammad Isyamuddin Aras. Dan yang keempat adalah Music Clearance. Jadi kami berempat telah memilih tajuk kemiskinan, kerana tajuk kemiskinan ni kita boleh nampak dalam masyarakat. Jadi saya buat ni, saya mengadaptasikan daripada kisah-kisah masyarakat yang kita boleh nampak sekarang lah. Mungkin orang kata tajuk kemiskinan ni sering dilakukan, cerita-cerita miskin ni. Cuma daripada saya membawakan kisah yang berlainan daripada orang lain. Mungkin orang rasa macam okey, cerita ni lebih bagus lah. Jadi depan ni ada merupakan sebuah skrip filem yang mana tajuk skrip filem saya adalah Bahagia Tak Berpenghujung. Merupakan kisah tentang kekeluargaan dan inilah kemiskinan. Jadi cerita kita go through lah kepada filem inilah skrip filem ni. Sinopsis bagi cerita ni, dia berkisahkan tentang sebuah keluarga di sebuah perkampungan lah, yang mana diorang ni pada awalnya tidak berlaku apa-apa benda, macam tiada masalah, dan secara tiba-tiba benda ini berlaku secara drastik, yang mana watak utama bagi filem dalam skrip ni lah adalah Ahmad yang berusia 17 tahun. Beliau ni seorang yang boleh dikatakan pelajar yang cemerlang di sekolah, sering mendapat pujian, markah yang tinggi dalam peperiksaan, dan menjadi tokoh pelajar. Kerana sikap sikap Ahmad ni sangat bertanggungjawab. Kita boleh tengok daripada sisinya, di rumah dia tolong ibu bapanya. Tapi disebabkan masalah keluarga, dia terjerat dengan perkara-perkara beginilah. Yang mana ibu beliau, Mak Isah merupakan seorang suri rumah. Dia seorang pembuat kuih. Dia mengambil tempahan kuih-kuih daripada penduduk kampung, untuk dijual, untuk mendapatkan sumber. Cerita ni, filem ini pada awalnya diceritakan tentang Ahmad ni macam mana, dan secara tiba-tiba, bukan tiba-tiba, tapi saya membawakan kisah tentang bapanya seorang penjudi kaki botol, dan dia telah berhutang dengan Along. Tapi tanpa pengetahuan inilah Mak Isah dan Ahmad. Jadi benda ni terbongkar apabila pada satu hari bapanya pulang ke rumah dengan keadaan yang agak orang kata mabuk begitu, dan meminta makanan. Sedangkan di rumah mereka sumber makanan tu agak terhad, kerana duit simpanan mereka telah dihabiskan oleh bapa beliau, yang mana berjudi, minum arak semua tu. Jadi bapa Ahmad ni seorang yang sangat garang, sangat tegas. Dia bukan tegas apa, sebab dia tegas untuk mendapatkan dia punya itulah barang-barang macam judi, nak duit kan. Itu. Namun demikian, benda ni telah dapat tahu apabila bapanya lari daripada rumah, dan beberapa hari kemudian bapanya tidak pulang, sampai Mak Isah sangat risau mencari di mana kan, tapi tidak dapat jumpa. Sehinggalah pada satu hari ada dua orang lelaki berbadan sasa yang datang ke rumah mengetuk pintu. Mak Isah sangat ketakutan lah. Ahmad pun rasa macam apa yang berlaku semua ni kan. Bila dikaji, bila diselidik, bapanya telah menghutang Along sebanyak beberapa ribu, dan tidak bayar balik, dan dia datang ke rumah tu untuk mencari bapanya, tapi bapanya telah hilang. Jadi orang tu memang dah beranggapan bapanya memang dia akan lari lah, sebab orang berhutang ni macam tu, memang especially dia orang akan lari. Tapi Ahmad ni rasa macam yang sangat kesal dengan sikap bapanya. Jadi beliau nak bersihkan nama bapaknya, beliau telah pergi kerja,
Iaitu tapi sebelum dia kerja, dia telah pergi tempat Along tu, bertanyakan hutang bapaknya kan. Along tu sangat pujilah macam mana si Ahmad ni, dia nak tengok keyakinan macam mana tanggungjawab Ahmad ni untuk cari duit kan. Dan Ahmad ni pun dia pergi cari duit untuk bayar hutang bapak dia, dengan kerja di pasar, kerja di kebun begitu, untuk mendapatkan duit untuk membayar hutang demi membersihkan nama bapaknya lah. Jadi kita boleh nampak dalam skrip ni, Ahmad ni seorang yang bertanggungjawab, seorang anak yang bagus. Okay? Dan pada akhirnya bapaknya telah dijumpai oleh Along tu, dan bapaknya lari dan termasuk dalam satu sembah, dan sampai pada ketika itu, itulah detik last orang nampak dia. Selepas kejadian itu orang tidak nampak, sampai orang kampung tanya mana bapak kau semua. Dan sebenarnya bapaknya tu telah mati kat dalam satu tempat tu, macam dalam parit. Tapi orang tak dapat dikesan sebab dia lari pada waktu malam daripada Along tu lah. Okay, kita boleh tengok dalam skrip filem ni, saya membawa kelainan lah bila orang kata miskin. Kenapa setakat hutang Along gitu. Kita boleh tengok sikap Ahmad ni macam dalam filem lain mungkin tiada, mungkin orang dah hutang lah, tak nak bayar kan. Jadi Ahmad ni dia cuba meyakinkan Along tu untuk membayar hutang bapaknya. Itulah dalam kelebihan dalam saya punya skrip filem ni. Semoga dengan tajuk skrip saya Bahagia Tak Berpenghujung, berkisahkan tentang kemiskinan, dapat menginspirasikan para pengarah untuk mengambil skrip saya untuk dibelilah, untuk menjadikan sebuah filem pendek. Jadi itu saja daripada saya, Muhammad Safi Syamil Al-Nizam. Skrip filem Belilah Bahagia Tak Berpenghujung. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syahrul Nizam bin Nurdin, pemegang Matrix PC 22110086, dari Akademi Seni dan Teknologi Kreatif dengan meja penulisan. Saya dari grup Artik Pro, ingin mempromosikan saya punya skrip filem pendek. Pertama sekali saya akan ceritakan sinopsis cerita filem pendek saya yang bertajuk Kesamaan Batas Sosial. Filem ini mengisahkan persahabatan yang terjalin antara dua remaja, yaitu Aiman dan Amir, yang berasal dari sosial yang berbeza, yaitu Aiman seorang pelajar miskin yang kerja sambil belajar demi menyara keluarganya, manakala Daniel hidup dalam kemewahan dan tidak pernah mengalami kesusahan hidup. Mereka dipasangkan untuk proyek sekolah mengenai kesamaan sosial, dan awalnya Daniel enggan bekerja sama dengan Aiman. Namun setelah melewat rumah Aiman dan melihat sendiri cabaran yang dihadapinya, Daniel mula berubah. Dia mula memahami realiti kehidupan di luar dunia kemewahannya, dan mula mempertahankan Amir Aiman daripada ejekan rakan-rakan yang kaya mereka. Melalui perjalanan ini, Daniel belajar tentang empati, kesadaran sosial, dan erti kebenaran kebahagiaan. Filem ini mengisahkan mesej bahawa kehidupan bukan sekadar tentang apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menghargai dan memahami orang lain. Oke, seterusnya saya akan menceritakan tentang kelebihan skrip filem pendek saya yang saya telah buat, yaitu skrip ini mempunyai mesej sosial yang kuat. Skrip ini mengetengahkan isu ketidaksamaan sosial dan kepentingan empati menjadikan relevan dalam masyarakat. Seterusnya ialah watak yang berlapis dan berkembang, yaitu wataknya adalah Daniel yang mengalami transformasi yang ketara, menjadikan perjalanan emosinya menarik dan memberi inspirasi kepada penonton. Seterusnya ialah kelebihannya adalah dialog yang realistik dan menyentuh hati.
terdapat perbualan antara watak-watak mencerminkan realiti kehidupan dan mudah dihayati oleh penonton. Seterusnya adalah pembangunan plot yang kuat. Skrip ini berkembang secara beransur-ansur memberikan peluang kepada penonton untuk memahami bahawa yang dialami oleh watak-watak tersebut. Akhir sekali, kelebihan skrip filem ini adalah visual yang kontras dan simbolik. Antara perbandingan kehidupan mewah Daniel dan kehidupan sederhana Aiman membantu menyampaikan tema filem secara visual dengan lebih berkesan. Akhir sekali, saya akan membuat pengajaran. Setiap skrip filem mestilah mempunyai nilai pengajaran yang terdapat dalam filem tersebut. Begitu juga dengan filem saya, yaitu Kebersamaan Data Sosial. Nilai pengajaran yang pertama ialah nilai empati dan kefahaman sosial. Kita seharusnya memahami cabaran yang dihadapi oleh orang lain sebelum menilai mereka. Seharusnya tidak menilai berdasarkan latar belakang. Kekayaan atau kemiskinan seseorang itu tidak menentukan nilai mereka sebagai individu. Seterusnya ialah kesyukuran dan ketabahan. Kebahagiaan bukan datang daripada kemewahan, tetapi daripada cara kita memahami kehidupan. Lain sekali ialah kuasa perubahan diri. Itu saja adalah nilai pengajaran yang terdapat dalam skrip filem saya. Skrip filem yang saya telah buat ini adalah filem ini menyampaikan mesej yang mendalam dan mampu memberikan kesan kepada penonton, terutama dalam mendidik generasi muda tentang realiti kehidupan dan kepentingan nilai kemanusiaan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan mempromosikan skrip filem saya. Tema yang cuba saya ketengahkan ialah kemiskinan yang bertajuk lingkaran hutang keluarga. Sinopsis cerita ini adalah mengisahkan perjuangan sebuah keluarga yang miskin yang terperangkap dalam hutang akibat pinjaman dengan faedah yang tinggi, iaitu Hasan selaku seorang ayah, ketua keluarga, dia telah meminjam untuk rawatan istrinya yang bernama Salma. Tetapi pinjaman itu menjerumuskan mereka lebih dalam ke kemiskinan. Aiman merupakan anak sulung yang bijak, berdepan dilema antara menyambung pelajaran atau membantu keluarganya akibat daripada peminjaman bapa beliau, ayah beliau lah. Lepas tu dengan tekad dan keberanian, Aiman mendapati hutang keluarganya adalah sebahagian daripada jenayah yang terancang. Lepas tu Aini adalah merupakan adik Aiman. Diorang ni dua orang adik-beradik. Sebagai anak bongsu juga ingin berhenti sekolah bagi membantu masalah ibu dan ayahnya. Aiman bersama Nadia. Nadia ni adalah seorang peguam muda. Dia telah banyak membantu Aiman lah daripada segi untuk membantu melawan penjenayah tersebut. Aiman mengetuai perjuangan menentang pemberi pinjaman untuk membebaskan keluarganya dan membantu komunitinya. Kisah ini menggambarkan keazaman, kepentingan, pendidikan dan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Watak dan perwatakannya ada 4 sahaja. Yang pertama Hasan, seorang ayah yang berumur 40 tahun. Pekerjaan beliau tidak tetap dan selalu bekerja keras untuk menyara kehidupan keluarganya. Mempunyai
istri bernama Salma dan mempunyai 2 orang anak. Lepas tu Salma seorang istri berumur 38 tahun, mengidap penyakit kronik yang memerlukan rawatan segera untuk sembuh. Walaupun berdepan dengan penyakit, Salma terus berusaha untuk bertahan demi keluarganya. Aiman selaku anak sulung yang bijak, memikul tanggungjawab yang sangat besar, membantu keluarganya keluar daripada masalah kewangan, sanggup mengorbankan impiannya sendiri demi menjamin keselamatan keluarganya. Aini merupakan anak bongsu, adik kepada Aiman, juga ingin membantu keluarganya. Keinginan berhenti sekolah dan membantu masalah keuangan menunjukkan kasih sayang dan prihatin Aini sebagai seorang anak. Seterusnya, Nadia merupakan peguam muda, digambarkan mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang undang-undang, mahir menggunakan kemahiran untuk membantu Aiman dan keluarganya memerangi dan memberi pinjaman yang haram. Bagi kelebihan dan kekuatan skrip filem saya ini adalah yang pertama, tema yang relevan dan yang menyentuh. Isu kemiskinan ini adalah bukan suatu isu yang wajar diberi pendekatan. Hutang dan ketidakadilan keuangan yang merupakan realiti bagi banyak masyarakat. Ini menjadikan kisah lebih dekat dengan penonton dan mampu membangkitkan empati serta kesedaran sosial. Seterusnya, watak yang kompleks dan perkembangan karakter. Aiman juga ni digambarkan sebagai anak sulung yang bertanggung jawab dan bijak menghadapi dilema yang besar antara pendidikan dan keluarga. Perjalanannya dari seorang pelajar ke pejuang keadilan menjadikan watak utama yang dinamik. Seterusnya, elemen pendidikan dan kesedaran sosial. Skrip ini mengandungi mesej kuat tentang kepentingan pendidikan, keberanian menentang kezaliman, dan kesedaran undang-undang. Kesimpulannya sini, skrip ini mempunyai kombinasi drama keluarga, elemen jenayah, perjuangan sosial, dan penjarakan moral yang menjadikan bukan saja menarik tetapi juga memberi impak kepada semua golongan masyarakat. Sekian, terima kasih. Nama saya Nemensi Clarence, nomor metik Matrix isi 221101113. Saya daripada kumpulan Artik Pro. Saya akan membuat promosi skrip yang bertajuk Harapan di Sebalik Kemiskinan. Pernahkah kita terfikir bagaimana cara rasanya hidup dalam keadaan serba kekurangan? Setiap hari perlu berjuang hanya untuk sesuap nasi, hanya untuk mendapatkan sedikit pendidikan, dan untuk mengubah nasib. Inilah kisah seorang remaja yang bernama Amir, yang tidak pernah menyerah walaupun hidupnya ini penuh cabaran. Amir bukan seorang budak biasa, dia anak sulung dalam keluarga kecil yang tinggal di sebuah rumah kecil yang hampir roboh. Ibunya bernama Salma, seorang ibu tunggal yang bekerja siang malam untuk memastikan anak-anaknya ini tidak kelaparan, tetapi hidup mereka jauh dari mudah. Tidak cukup uang untuk membeli pakaian baru, masuk sekolah sudah lama koyak, dan setiap hari Amir nih dia perlu melangkah ke sekolah dengan hati yang berat karena diejek dari rakan-rakannya yang lebih berada. Bukan mudah menjadi miskin di kalangan mereka yang lebih bernasib baik. Amir nih dia sering menjadi bahan ejekan, kasut buruk, budak miskin, itu semua sudah biasa dia dengar. Tapi walaupun hatinya sakit, Amir nih dia tetap
melangkah. Dia tahu hanya satu cara untuk keluar dari kemiskinan ini, yaitu pendidikan. Dengan setiap helaian buku yang dia baca, dengan setiap latihan yang dia buat, Amir nih dia jenis yang tidak pernah berhenti bermimpi. Cabaran terus bertambah. Ibu Amir nih dia bekerja siang dan malam, menjahit, mengambil upah, mencuci pakaian, semualah jenis kerja demi memastikan Amir dan adiknya nih Aina dapat makan setiap hari. Kadang-kadang dorang hanya makan nasi dengan garam saja, tapi Salma nih dia tidak pernah mengeluh. Dia percaya suatu hari nanti anaknya akan mengubah nasib keluarga mereka. Jadi suatu hari Razak nih datang ke rumah Amir untuk bercakap dengan ibunya untuk menawarkan bantuan. Dan di saat yang paling gelap, cahaya harapan muncul. Seorang dermawan Encik Razak tadi melihat potensi Amir nih. Dia tahu anak nih mempunyai masa depan yang cerah jika diberi peluang. Dengan sedikit bantuan macam buku, alat tulis, sedikit uang untuk yuran, Amir mendapat semangat barulah untuk meneruskan dia punya pembelajaran. Di sekolah, Amir dipanggil pergi depan kelas oleh Cikgu Anis nih. Dia menerima keputusan cemerlang. Pelajar lain pun bertepuk tangan lah, sebab Amir nih dia sudah buktikan bahwa kemiskinan bukan penghalang untuk berjaya. Amir menjadi pelajar terbaik. Dia bukan saja menutup mulut mereka yang pernah merendahkan si Amir nih, tetapi dia juga membuka mata ramai orang bahwa usaha dan ketabahan boleh mengubah nasib sesiapa sahaja. Beberapa tahun kemudian Amir nih dia berpakaian kemas. Dia bawalah ibunya sama adiknya nih pergi ke rumah baru, dan hari itu pun tiba. Beberapa tahun kemudian Amir jadi seorang juruterah yang berjaya. Dia bawa ibunya dan adiknya nih ke rumah baru, rumah yang lebih besar, lebih selesa. Rumah yang si adiknya nih Aina pernah lukis masa kecil, itu impian yang akhirnya menjadi kenyataannya. Skrip ini dia mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama, gaya naratif yang menyentuh hati. Skrip ini disampaikan seperti seorang pencerita yang membawa penonton menyelami kehidupan Amir. Gaya ini membuat penonton lebih terhubung secara emosi, terutama dengan kisah perjuangan dan harapan yang ditonjolkan. Yang kedua, struktur yang lebih jelas dan teratur, bermula dengan memperkenalkan latar belakang si Amir dan keluarganya, dengan menggambarkan cabaran yang si Amir hadapi, memaparkan perubahan dan kejayaannya, mengakhiri dengan message inspirasi dan impak yang panjang. Yang ketiga, dia mengandungi elemen dramatis dan visual yang kuat. Setiap babak diceritakan dengan visual yang boleh digunakan dalam video untuk memperkuat kesan emosi.